Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Sekejap, cikgu nak tengok dulu siapa yang dah masuk. Dah ada ke? Tak ada ke? Yang bersama-sama kita, selamat datang. Okey, kejap ya. Okey, semua dah lunch ke? Dah lunch ke? Cikgu harap semua yang ada, kalau ada masalah boleh tulis dalam komen kat bawah supaya cikgu boleh jawab semua persoalan. Kalau tak dengar, bagi tahu, cikgu akan baca komen-komen ni dekat IG dan Facebook. Sekejap, cikgu masih lagi tak dapat. Sekejap ya, cikgu masih lagi tak dapat. Okey dah. Oh, dah ada. Nilam belum. Apa yang belum? Apa yang belum Nilam? Cikgu semalam cikgu tak bagi soalan kan? Tak. Okey. Oh, belum lunch. Boleh? Kalau cikgu harap kalau ada masalah, ada apa-apa persoalan, boleh terus komen dekat bawah supaya kita boleh selesaikan masalah tu dengan secepat mungkin. Boleh ya? Yang kedua, seperti biasa, kita akan hari ini akan bincangkan tentang fizik lagi. Tentang fizik yang rata-rata merupakan subjek yang paling mudah ke? Kan? Okey, hari ini tajuk dia ialah elektromagnet. Bab yang ketiga, subtopik yang pertama. Bab elektromagnet ini cikgu bagi pengenalan dulu sementara tunggu yang lain masuk. Mungkin dia orang akan masuk. Sebab hari ini Isnin kan? Isnin belum tidur lambat kan? Tidur pukul berapa semalam? Nur DH. Selamat join kita. Kalau yang di Facebook pun saya cikgu baca ni banyakkannya komen-komen dekat Instagram ya. Kalau di Facebook pun kalau ada persoalan boleh tulis dan cikgu akan cuba selesaikan masalah tu lah. Cikgu live di dua tempat, di dua medium hari ni, iaitu Instagram, IG azam.masan. Yang kedua ialah Facebook page Faiza Jaya, Pusat Tuition Faiza Jaya Nilai. Boleh, okey. Kita mula. Ingat, kita tak ramai tak apa, kan? Kami tak ramai tapi kami ikhlas. Kalau orang tanya Cikgu Azam tu siapa, macam mana nak jawab? Tulis dulu kejap, macam mana nak jawab? Kalau Cikgu Azam tu siapa? Live siapa yang awak ikut? Cikgu Azam kan?
Cikgu Azam tu siapa? Macam mana jawab? Cikgu nak baca ni, cikgu nak baca. Macam mana nak jawab? Sambil-sambil nilam tengah makan. Ada yang tengah makan ke? Boleh kan? Sambil-sambil baring pun boleh. Ikuti live ni sambil baring boleh. Sambil baring boleh. Mana jawapannya? Oi, dah lah. Ui, banyak. Sol Azman, hai Adibah Azizi, Pak Sumat Junior. Hari ni terus masuk bab 3 ya? Rasa tak bersedia pula. Bersedia lah. Sikit je bab 3 ni, bukan sikit. Semalam kita dah habis bab 2 kan, 2.5. Hari ni bab 3. Ya, good. Semalam dah habis bab 2 ya. Elektromagnet gelombang kan ada kaitan dengan bab 2 ke? Cikgu Azam bukannya GC tapi dia sampaikan dari hati. Terbaiklah. Gurvir, terbaik. Dia ingat lagi kan. Tagline kita ialah bukan GC tapi menyampai dari hati. Okey, hari ni kita nak tengok tentang elektromagnet. Dalam bab 3 ini, kebanyakan ataupun cikgu boleh kata tak ada langsung pengiraan. Bila kata tak ada langsung pengiraan, kita perlu dalam hati kita rasa sedikit beware ataupun gundah gulana. Sebab apa? Sebab semuanya nanti memerlukan explanation. Semuanya nanti memerlukan penerangan. Boleh? Bila student ini masalah dia, bila ada penerangan, memerlukan penerangan, mereka anggap itu susah. Sebab apa? Mereka kata macam mana nak jawab. Padahal semua perkara itu mereka dah tahu sebenarnya. Kan? Apa yang dia belajar tu dia dah tahu, tapi macam mana nak olah jawapan? Itu je masalah. Sebab apa perkara ni bila cikgu fikir-fikir kenapa dia berlaku? Sebab tak yakin ya. Kan, tak yakin dengan apa yang awak tahu. Boleh dia jawab sebenarnya. Boleh. Okey, kita mula. Kita mula sekarang Bab pertama elektromagnet. Macam sebelum ini, permulaan bagi satu bab itu sangat-sangat penting. Sebab dia biasanya menjelaskan sebahagian besar daripada konsep. Dan yang kedua, dia menjelaskan juga terminologi yang kita akan pakai sepanjang bab. Boleh. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Ini konsep-konsep awal ni. Konsep-konsep awal ni perlu kita kuasai. Sebelum cikgu terlupa, siapa yang terlepas live ni, boleh kita pergi kepada YouTube channel Focus Physics channel. Kat situ cikgu akan upload video-video yang cikgu live ni lah. Yang kedua, cikgu akan create satu Google Classroom untuk cikgu sediakan soalan dekat situ. Cikgu akan bagi kod dia, kod untuk masuk kat kelas tu dalam IG cikgu nanti. So, boleh pakat masuk dalam Google Classroom. Cikgu rasa semua orang ada Google Classroom sekarang. Masukkan kod itu dan ada dalam kelas cikgu. Kat situ cikgu akan sediakan latihan. Tak wajib untuk jawab, tapi untuk mahirkan diri boleh cuba jawab ya. Boleh? Okey. Pertama, sebelum kita masuk bab 1, cikgu nak cerita dulu tentang magnet. Tahu magnet? Magnet tahu? Magnet yang macam mana magnet Cikgu nak contoh magnet. Tak ada lagi. Lo, ada magnet lo. Magnet yang macam mana magnet? Magnet ni dia tak boleh tarik baju, boleh tarik besi je tak? Tu magnet. Kan ada iklan dia kan, tak boleh tarik baju, boleh tarik besi. Boleh? Ataupun kalau iklan tu cakap okey, kalau ada sudu kan, iklan tu buat sudu, ada jatuh sudu bawah kerusi, apa kita kena buat? Apa kita kena buat kalau jatuh sudu bawah kerusi? Tarik tol tak? Apa kita kena buat kalau jatuh sudu bawah kerusi? Ambil magnet? Tak. Jauh. Tarik kerusi lah. Ambil sudu tu. Okey, yang pertama, magnet. Kalau kita perasan magnet ni dia 4 segi macam ni. Kalau ada magnet dekat peti ais tu kan, magnet dekat peti ais tu dekat dengan peti ais, tiba-tiba dia melekat dah. Tapi kalau jauh daripada peti ais, dia melekat tak? Tak melekat kan? Sebab apa bila dekat dengan peti ais dia melekat?
Sebab pada masa tu peti ais dah berada dalam kawasan magnetic field. Boleh? Kalau magnet cikgu boleh gambarkan macam ni, magnet ada kutub utara selatan. Di sekitar magnet ini kita akan ada satu kawasan yang dinamakan medan magnet. Ini medan magnet. Apa maksud medan magnet? Medan apa maksud medan? Medan ni ialah kawasan. Medan ni ialah kawasan, region. Bahasa Inggeris kata region. Kawasan medan magnet maksudnya kawasan di mana apabila satu magnetic material masuk dalam kawasan ini, dia akan experience force. Experience force maksudnya mengalami daya. Apa maksud mengalami daya? Mengalami daya maksudnya ditolak atau ditarik. Ambil magnet. Nanti nak ambil magnet. Jauh nanti nak ambil magnet. Tarik je kursi tu. Boleh Ni cikgu baca komen dekat Instagram ya. Nanti awak cakap cikgu cakap dengan siapa pula kan. Cikgu baca dalam Instagram. Boleh komen dekat situ supaya cikgu boleh terus respon ya. Okey, kawasan ini namanya medan magnet. Kat mana dia ada? Dekat luar daripada magnet. Medan ini ialah kawasan. Macam tempat lah, tempat kawasan. Kalau kawasan tu ramai orang jual makanan, kita panggil medan selera tak? Medan tu. Kalau kawasan tu tempat orang perang, kita panggil medan perang tu. Medan perang. Tempat kawasan orang perang. Boleh? Okey. So medan magnet. Medan magnet ni sebenarnya ada apa kat dalam medan magnet ni? Ada magnetic field line. Ada garis medan magnet yang kita boleh gambarkan. Ini magnet kekal ya. Magnet kekal tu magnet yang macam besi tu lah, yang ada utara selatan. Kat sini sebenarnya ada medan magnet. Arah medan magnet macam ni. Dia keluar daripada utara, masuk pada selatan. Keluar pada utara, masuk pada selatan. Keluar daripada utara, masuk pada selatan. Ini ialah medan magnet. Boleh? So, berada dalam medan magnet ini, kalau peti ais tadi masuk kat sini peti ais, maka dia akan melekat. Boleh? Melekat. Ataupun ditolak. Ada kris ditolak. Boleh? Sama kutub tolak, lain kutub tarik. Boleh Berada kat mana? Dalam medan magnet. Faham? Boleh faham ke tentang magnet? Pavitra Devi. Hai Adriana. Hai Adriana join. Semalam tidur Boleh? Okey. Boleh? Okey, ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada soalan. Ini tentang magnet dulu. Settle tentang magnet. Cikgu pun bawa tentang magnet ni, cikgu tulis ke atas ni sikit. Cikgu tulis ke atas ni sikit. Sambil-sambil COVID ni, kita juga bagi penghargaan kepada barisan hadapan COVID-19 yang bertungkus lumus, yang pagi, petang, siang, malam berada menjaga keharmonian negara kita. Kita duduk kat rumah, study je lah. Study, bila besar, pandai boleh jadi doktor. Bila jadi doktor, boleh duduk frontline lah. Okey, settle. Yang kedua, yang ini baru kita nak masuk elektromagnet. Bila cikgu ada satu kabel, kan? Cikgu ada satu kabel, wire. Cikgu ada satu wire. Katalah wire cikgu macam ni, wire cikgu. Bila tak ada apa-apa arus lalu kat wire ni, maka wire ni memang jadi macam konduktor biasa. Tak ada apa-apa perkara berlaku. Okey, sekarang masalah berlaku ialah, ataupun yang interesting dia, part yang paling interesting ialah apabila, dengan betul ya, apabila ada mula arus mengalir dalam konduktor. Konduktor ni ialah suatu benda yang boleh mengalirkan arus. Kita panggil konduktor. Benda yang boleh menghalang arus, kita panggil insulator, penempat. Kalau separuh halang, separuh boleh terus, kita panggil semiconductor, kan? Semiconductor. Bab 4 kita belajar semiconductor. Saya sokong idea cikgu. Ya, bagus. Apa yang idea cikgu tadi? Cikgu pun lupa idea cikgu. Amin. Boleh? Okey. Cikgu ada satu konduktor ni. Boleh? Faham dalam itu? Start pula internet cikgu hari ni. Internet slow sikit lah. Mungkin sebab ramai orang cuti ni.
Okey, apabila arus mengalir dalam konduktor ini, boleh? Apabila arus mengalir. Kalau arus tak mengalir tak ada apa-apa. Bila arus mengalir dalam konduktor ini, sambung tak kira lah macam mana tiba-tiba ada arus mengalir di sekitar konduktor ini, tiba-tiba akan ada magnetic field, akan ada medan magnet. Boleh? Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh arus mengalir. Kalau tak ada arus mengalir, tak ada medan magnet tu lah. Okey, medan magnet yang ada di sekitar konduktor ini sebiji sama dengan medan magnet ini, sama. Boleh? Itu yang kita kena faham pertama. Boleh? Yang pertama hari ni dengar betul-betul. Saya sokong idea cikgu. Besar-besar jadi doktor boleh duduk front line. Betul-betul? Kan? Boleh duduk front line. Bagi orang duduk front line ni sebenarnya, walaupun bahaya, tapi walaupun penat, tapi dia jasa dia sangat besar lah. Semua kita doakan dia supaya mereka selamat. Sejibit tagline baru. Tak. Sejibit tu bukan tagline baru. Okey, ada. Izzati Farhan dah ada dekat Facebook ya. Facebook pun boleh komen. Okey, sekali lagi saya ulang. Apabila arus mengalir dalam konduktor ini, maka di sekitar konduktor ini akan ada magnetic field, akan ada medan magnet. Kalau tak ada arus, tak ada magnetic field. Boleh? Okey, kalau dekat makmal kita akan buat eksperimen. Macam mana kita buat eksperimen? Kita akan letak satu cardboard, mungkin cardboard macam ni. Kita pun letak satu konduktor. Boleh? Lepas pada satu konduktor, kita pun alihkan arus lah. Alihkan arus. Dekat sini nanti kita akan letak, dekat kawasan di sekitar nanti kita akan letak kompas. Ni kompas cikgu buat dengan kotak kat rumah ya, ada kotak. Kompas 4 biji. Boleh duduk macam ni. Apa yang berlaku kejap Apa yang berlaku? Okey, kalau dalam bentuk lukisan dia akan jadi macam ni. Penting juga kita tahu bentuk lukisan supaya dalam soalan dia buat bentuk lukisan dia tak ada kotak. Nanti dalam bentuk lukisan awak tak faham pula macam mana. Okey, kalau dalam bentuk lukisan ada satu konduktor atas tu. Boleh? Tepi sangat pula konduktor dulu. Tak apa. Boleh, ada satu konduktor atas kotak. Maka kita pun akan letak kompas. Kompas tahu kompas yang tunjuk arah. Okey, sifat kompas dulu cikgu nak bagi tahu. Kompas ni akan sentiasa menunjukkan dia ada anak panah kan? Anak panah dia akan sentiasa menunjukkan arah utara bumi. Duduk saja-saja memang dia tunjukkan arah utara bumi. Dia memang jenis setia. Arah utara bumi. Boleh? Arah utara bumi. Utara bumi lah semua. Boleh? Okey, sekarang apabila arus mengalir, ada arus mengalir. Saya guna pen awak lain Macam mana arus mewujudkan medan magnet? Kuno Agur. Okey, Izzati Farhan. Izzati Farhan. Macam mana arus cikgu save line nanti? Masalahnya cikgu save line, lepas tu nak buat jadi macam mana? Hari tu cikgu dah tekan save line, lepas tu hilang. Hilang. Macam mana? Saya ingat nak belajar Instagram. Siapa boleh ajar Instagram, DM cikgu. Oh, cakap pasal DM, semalam cikgu dapat 5 DM tanya soalan. Okey, ada 3 tu cikgu dah jawab direct. Sebab dia tanya satu je soalan, maka cikgu tulis dan jawab. Dia kata dia faham, dah cukup baiklah. Kalau lagi 2, perlu cikgu akan buat video untuk jawab soalan dia lah. Dia panjang sikit. Dan jadi kalau ada apa-apa masalah boleh DM cikgu. Cikgu akan cuba jawab. Kalau pendek cikgu boleh cuba jawab. Tulis dekat sini, cikgu hantar lah dekat DM. Kalau panjang cikgu akan buat video. Kalau panjang lagi kita akan buat live lah. Cantik lukisan cikgu. Aris Azrael join. Hai Aris Azrael. Cantik lukisan cikgu. Memang cikgu dapat nombor 2 tanya dengan melukis dulu. Peringkat tadika. Okey, sambung. Sekarang dia memang menunjukkan arah utara bumi. Dia memang menunjukkan arah utara bumi. Settle yang tu Sekarang apabila ada arus mengalir. Ada arus mengalir. Arus tiba-tiba mengalir dalam konduktor itu.
maka kompas ini yang belah sini tiba-tiba deflect jadi sini. Sini deflect ke bawah. Sini deflect ke kiri. Sini tak bergerak. Boleh? Faham? Okey, kenapa ada benda ni? Sebab wujudnya magnetic field ni disebabkan oleh adanya arus. Untuk form 5 dia tak tanya macam mana technicalnya magnetic field tu wujud. Kita just tahu satu, apabila ada arus akan ada magnetic field ataupun medan magnet di sekitar konduktor. Satu, akan ada arusnya, ada magnetic field. Yang kedua, kita nak tahu mana arah dia. Arah magnetic field. Kan magnetic field ni kan ada arah. Medan magnet ni pun ada arah. Ya, Nilam macam Nilam. Saya baca komen-komen dekat ni ya. Kalau dekat Facebook pun boleh komen. Kan, ingat tagline kita. Kita tak ramai tapi kita A+ kan. Kita tak ramai tapi kita A+. Kalau tak nampak tulisan pun boleh bagi tahu. Okey, boleh? Boleh ke? So, satu, saya ulang, satu, ada sahaja arus, maka akan adanya magnetic field. Yang kedua, magnetic field mesti ada arah dia. Boleh? Akan ada arah dia. So, kalau tadi, saya kata, kalaulah dalam konduktor ni ada arus, di sekitar konduktor ni nanti, akan ada magnetic field. Magnetic field. Boleh? Kalau duduk kat sini, cikgu letak kompas ini akan deflect. Kompas ini akan deflect. Boleh nampak ya? Okey, macam mana nak tahu arah dia? Arah dia kita boleh tahu dengan satu petua. Nama petua ini, nama petua ni petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Dia petua genggaman tangan kanan ni boleh guna dua. Satu untuk straight wire, untuk konduktor garis lurus. Satu lagi untuk solenoid. Okey, tengok satu dulu. Untuk straight wire. Petua genggaman tangan kanan. Ada orang belajar bahasa Inggeris ke? Bahasa Inggeris kata right hand grip rule. Right hand, tangan kanan, grip, genggam, rule. Petua. Petua genggaman tangan kanan. Ini tangan kanan. Guna tangan kanan masing-masing. Jangan guna tangan kanan orang sebelah. Itu meniru nama dia. Guna tangan kanan masing-masing. Cikgu solenoid tak apa? Belum. Solenoid belum. Kejap lagi solenoid. Yang sekarang cikgu buat yang garis lurus dulu. Okey. Petua genggaman tangan kanan macam ni. Kita yang ini ibu jari ni akan menunjukkan arah arus. Direction of the current. Arah arus. Inilah arah arus. Bila ikut arah arus, maka saat ni kita pun grip, kita pun genggam. Genggam ni, arah kita nak genggam ini, kita kata itu adalah arah medan magnet. Arah medan magnet. So, kalau nak contoh, ni, dia turun ke bawah, maka sini turun ke bawah ya. So, bila kita turun ke bawah, maka kita grip. Kita grip kan? Bila kita grip, kita genggam, ini ialah arah magnetic field. Arah medan magnet dia adalah membulat macam. Boleh? Kalau cikgu lukis balik, ini arah medan magnet dia. Kalau arus dia. So, kalau arus dia berubah, arus dia ni kita kata lawan arah jam ke ikut arah jam? Ikut arah jam kan? Okey, kalau arus dia naik, maka dia ke sana pula lawan arah jam. Berbezalah, tapi mesti guna tangan kanan Kenapa tangan kiri tak ada cikgu? Buat macam ni ke? Tak, macam ni lahir. Kenapa tangan kiri tak ada? Genggaman tangan kiri tak ada.
Kita nanti ada flaming, tangan kanan kiri ada flaming. Kejap lagi nanti ada hukum tangan kiri flaming, hukum tangan kanan flaming. Tu ada tangan kiri kanan. Ini ke tangan kanan, tangan kanan. Boleh? Biar faham tangan kanan dulu, nak tangan kiri, tangan kanan. Tak faham. Bagi faham tangan kanan dulu, lepas tu kita settle tangan kiri. Tangan kiri PM tepi. Okey. Boleh? Boleh ke? So, ada dua. Satu sekarang ialah ada je arus, akan ada magnetic field. Faham situ? Akan ada medan magnet. Yang kedua, medan magnet yang ada itu mestilah ada arah dia. Macam mana arah dia? Nak tentukan guna petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Settle. Yang ini 3D. Ni gambar ni 3D. Kalau yang 3D betul macam ni lah. 3D betul. 3D betul macam ni. Boleh? Cikgu pun tadi dia jumpa kotak ni. Tak buang pula kotak itu. Okey je. Kompos pula jatuh. Okey, so bila sini nanti akan ada magnetic field. Faham ke? Boleh. Akan ada medan magnet ya. Okey, sekarang yang kedua. Ini 3D. Kalau 2D, 2D boleh juga 2D. 2D ni ialah sama ada kita tengok daripada atas ataupun kita tengok daripada bawah lah. Boleh? Okey, bila kita tengok daripada atas, cikgu tengok daripada atas. Okey, cikgu tengok daripada atas ya. Arah arus dia macam ni. Cikgu pun tengok daripada atas. Tengok sini, cikgu tengok daripada atas ni. Cikgu akan dapati ni ada kotak ya. Ini ialah kita punya kabel. Betul? Kita punya wire tu bulat. Okey, sama ada arus ni bergerak daripada atas ke bawah macam ni. Cikgu tengok daripada atas ni. Arus bergerak atas ke bawah. Masa tu kita labelkan dia ialah pangkah macam. Pangkah maksudnya arus tu bergerak ke bawah ataupun arus tu bergerak masuk ke dalam. Boleh? 3D. Kena faham betul ni? Arus bergerak masuk ke dalam. Kalau cikgu tengok daripada atas, arus naik ke bawah atas. Arus naik ke atas kan? Cikgu akan buat ni label dia titik je. Ni maksudnya arus masuk ke dalam. Titik ni maksudnya arus keluar. Macam mana nak ingat? Sebenarnya dia ni adalah arrow. Arrow tu anak panah tu. Kalau cikgu boleh lukis. Sebab Goldville kata cikgu lukis cantik, cikgu lukis lagi lah. Itulah jangan puji sekali. Boleh? Okey. Kalau anak panah ni depan dia, ni belakang dia. Kalau dia bergerak ke sana, kita akan nampak belakang dia ni. Belakang dia ni empat segi, pangkah macam tu ni. Maksudnya anak panah tu bergerak ke sana. Kalau anak panah tu bergerak ke depan kita ni, maka kita nampak depan ni satu ni. Nampak titik je. Tu depan. Boleh? Anak panah ni depan ni belakang kan. Kalau dia bergerak ke sana, kita nampak dia pangkah. Kalau dia bergerak ke sini, kita nampak dia titik. Titik. Ni pangkah. Ni pangkah. Dia pangkah. 2D ni 2D. Semata-mata nak tentukan arah magnetic field. Magnetic field, arah medan. Genggaman tangan kanan Juliana Ramli. Hai Juliana Ramli. Kalau boleh share video ni supaya ramai dapat manfaat lah tentang elektromagnet. Bab elektromagnet tingkatan 5. Kalau yang terlepas live ni, cikgu sekali lagi ulang, cikgu upload dia dalam Facebook, dalam YouTube. Nama YouTube dia ialah Focus Physics Channel. YouTube Focus Physics Channel. Kenapa kalau tengok dari bawah, boleh je tengok dari bawah pun benda yang sama jugalah. Tapi ni, kalau tengok daripada mana-mana, kat box ni, kalau arus tu titik, maksudnya arus tu datang ke arah kita. Kalau pangkah, arus tu ke arah sana. Okey, bila arus tu ke arah kita, guna genggaman tangan kanan, arus ke depan, ni tengok arah arus ke depan, ini ialah magnetic field dia. Ini ialah medan magnet dia. Ke mana medan magnet dia? Ke sini medan magnet dia. Easy. Kalau lah arus ke dalam, guna tangan kanan juga ya.
Tangan kanan juga arus ke dalam. Arus ke dalam, maka guna tangan kanan juga arus ke dalam masuk sana. Sini juga arus medan magnet dia. Medan magnet dia sini. Dia akan jadi terbalik lah. Dia tak akan jadi sama. Dia beza lah. Boleh? Settle. Yang pening-peningnya nak tahu, satu, mesti ada bila ada arus akan ada magnetic field, medan magnet. Yang kedua, arah dia. Settle kan? Arah dia dalam 3D, arah dia dalam 2D. Kalau 2D, dalam pixel dia mungkin dalam 2D boleh. SPM 2 tahun lepas dalam 3D. Dia suruh lukis gambar kompas ni. Okey. Cerita pasal gambar kompas sikit. Dia suruh lukis anak panah. Anak panah ni, kompas ni, sifat dia, anak panah dia memang straight. Walaupun dia duduk sini, katalah dia duduk sini, anak panah dia straight. So, dia duduk, anak panah dia macam ni lah. Jangan buat anak panah bila duduk sini, anak panah macam ni. Tak boleh. Anak panah kompas tu mesti straight. Cuma, dia akan ikut medan magnet. Okey, bila dia go off current ni? Boleh ke? Bila dia go off current ni? Fikir lagi. Oh, faham. Bagus. KYSMF. Faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur padamu ya Allah. Okey, kalau cikgu off current, tak ada balik ni. Medan magnet ni tak ada balik. Boleh? Kompas bagaimana? Kompas tunjuk arah utara balik. Kalau cikgu off current ni, dia akan jadi konduktor biasa, maka tak akan ada lagi medan magnet. Bila tak ada lagi medan magnet, kompas ni akan tunjuk arah utara bumi balik lah. Boleh? Faham? Okey. Boleh? Di Facebook ni tak ada komen Facebook ni. Kalau ada komen boleh tulis terus. Cikgu akan cuba jawab. Boleh ke? Okey. Ni belum lagi elektromagnet ni. Elektromagnet ada sikit lagi. Okey. Seterusnya. Apa kita buat? Kita nak wujudkan benda kita nak guna sebenarnya. Bila kita dah jumpa benda ni, kita nak guna medan magnet ni. Sebab apa istimewa medan magnet ni? Sebab dia boleh on off. Medan magnet ni tak boleh. Magnet ni kekal. Medan ni kekal. Kalau ditarik besi, memang ditarik je lah. Sini kalau ditarik besi, masa kita on current dia boleh tarik. Off current dia lepas balik lah. Sebab dia dah tak ada magnet. Dalam ayat lain kita boleh kata dia adalah temporary magnet. Magnet sementara. Kalau soalan tanya kenapa kompas tunjuk arah utara? Kenapa dia kata kalau ni, kenapa dia memang tunjuk arah utara ni? Dalam fizik tak ada silibus tu. Kurve ni advance, tak ada silibus tu. Kan cikgu jawab kan? Bagi ada silibus tu. Mungkin ada magnet besar dekat utara bumi. Okey, sambung. Boleh ke? Okey, kita pun lebih advance. Apa kita buat? Kita pun buat dia dalam bentuk coil. Dalam bentuk coil. Macam mana bentuk coil? Macam mana bentuk coil? Ini dah ya. Macam mana bentuk coil? Padam tu dalam bentuk coil. Coil ni maksudnya gelung. Gelung dalam bentuk gelung. Coil. Bahasa Inggeris kata coil, gelung. Okey, gelung ni macam mana? Kalaulah 3D gambar yang ni, 3D ni kadang-kadang keluar tak 3D. Sini dia nampak. So kalau arus lalu sini, balik sinilah arusnya. Maka dekat sini nanti, okey, kalau cikgu ada kotak yang kedua ini. Kabel daripada bawah, lepas tu masuk kat sini. Macam ni je lah. Wujudlah coil. Boleh? Coil Boleh ke coil? Nasib tak ada diras cikgu. Baik cikgu. Diras tak ada. Diras tidur, diras ni. Pukul 3 tidur. Live fizik je tidur. Live artis bangun pula.
Okey, boleh? Sini. Okey, so dekat sini nanti akan ada magnetic field. Betul? Sebab kalau ada arus kat sini akan ada magnetic field. Sini pun ada magnetic field. So dia akan ada dua magnetic field. Kalau boleh kita tengok macam mana arus lalu sini kan. Arus lalu sini. Sini akan ada magnetic field. Arah mana? Guna genggaman tangan kanan. Arus naik, maka ini arah dia. Arah dia ke sini. Boleh. Sampai sini dia pun turun sini, turun. Arus turun, genggaman sini. So akan ada magnetic field sini. Kalau dia besar lagi, kau tengok sini akan ada arah yang sama kat tengah-tengah. Boleh? Okey, tak cukup kuat lagi. Tadi satu tak cukup kuat, dua tak cukup kuat. Apa cikgu buat? Cikgu pun apa kita buat? Bukan cikgu yang buat, dia orang buat. Cikgu bagi tahu kan. Boleh komen dekat live cikgu tu, faham ke tak faham ke? Dia memang kita panggil teknikal sikit lah. Boleh. Okey, seterusnya apa kita buat? Kita pun cuba gelungkan dia banyak kali. Boleh, gelungkan dia banyak kali. Macam mana nak gelungkan dia banyak kali? Inilah gelungkan dia banyak kali. Gelungkan dia banyak kali. Macam tu, dia jadi macam tu. Kan, gelungkan dia banyak kali. Boleh? So, setiap kali ada gelung ini akan adanya magnetic field. Setiap kali ada gelung ada magnetic field. Kalau boleh cikgu letak satu cardboard sini, cikgu kata cikgu gelungkan dia banyak kali. Cikgu ambil, letak daripada bawah ya, daripada bawah. Cikgu turun. Oh panjang. Cikgu pun masukkan dia kat situ. Boleh. Cikgu pun gelung. Gelung yang macam cikgu buat tadi cuma dekat kotak. Cikgu pun gelung lagi. So, saya buat lagi satu kali. Tempat lagi buat satu kali. Satu kali, 3 kali. So, cikgu akan dapat banyak gegelung. Bila satu kita panggil gelung, coil. Bila banyak kita panggil gegelung. Gegelung ini kita panggil solenoid. Solenoid. Boleh? Yang ini tadi siapa tanya tadi? Amazing Sing ke? Amazing tu. Dia tanya apa tu solenoid. Solenoid ini ialah gegelung wire. Bila cikgu buat dia dalam bentuk gegelung. Nampak ke? Nampak ke cikgu? Boleh ke? Gambar tak clear? Nasib tak ada mirror. Gambar tak clear lah. Teknikal tolong gambar tak clear. Ada teknikal cikgu ni. Okey, naik sini, turun bawah, naik sini, turun bawah. Macam ni. Jadi cikgu buat ni. Kan? Naik sini, turun bawah, naik sini. Turun bawah, naik sini. Ini kita kata gegelung. Solenoid. Okey, bila kata gegelung dalam bentuk solenoid ini, maka magnetic field dia makin bagus. Kita akan dapat sini magnetic field, sini magnetic field, sini magnetic field, magnetic field, magnetic field. Tengah-tengah ni pun ada magnetic field. Sebab gabung ada magnetic field. Maka yang ini kita nak tentukan satu-satu magnetic field ni susah sikit lah. Maka kita akan ada satu lagi petua. Juga nama dia petua genggaman tangan kanan. Boleh? Dalam kurungan untuk solenoid lah. Untuk solenoid. Okey. Macam mana petua genggaman tangan kanan untuk solenoid? Boleh? Gambar tak clear. Tim teknikal tengah buat gambar untuk clear, insyaAllah. Cik Muhammad Salibuan. Hai, Cik Muhammad Salibuan. Noli Haji Sharif. Boleh? Cikgu sekarang untuk pengetahuan semua, cikgu tengah live kali yang keempat untuk hari ini, iaitu tentang elektromagnet bab 3 subtopik yang pertama dalam fizik tingkatan 5. Cikgu cuba untuk gunakan kesempatan ini. Cikgu akan cuba untuk live setiap hari bermula jam 3 hingga 4 petang. 3 hingga 4 petang itu cikgu akan cuba buat silibus fizik ikut turutan dia lah, ikut turutan. Jadi kalau ada yang ada dalam live ni, boleh share live ni supaya ramai orang boleh manfaat, insya-Allah.
So kalau ada masalah boleh terus komen dekat situ, cikgu akan jawab on the spot. Oh, solenoid dalam BM gegelung. Solenoid tu dah diterima dalam BM. Solenoid pun BM pun sebut solenoid. Gegelung pun boleh. Tapi dah diterima dalam solenoid. Okey, petua genggaman tangan kanan untuk solenoid macam mana? Tangan kanan juga. Tangan kanan juga. Kalau tadi untuk straight line ini arus, ini ialah apa? Arah medan magnet kan? Okey, untuk solenoid yang ini pula arus. Yang 4 ni pula arus, tengok. Kan lembut kan? Cikgu gamelan tu. Okey, yang lembut ni kan? Boleh. Okey, yang ini yang kita grip ini ialah arah arus. Yang ini arah kutub utara. Boleh? Contoh, cikgu tengok contoh yang ni ya. Tak apa, dengar dulu. Tak faham tak apa, tengok saja pun boleh. Kan? Tengok saiz dulu. Itu jual kasut. Kan? Okey. Ni arah arus tengok ya. Arah arus dia naik atas macam ni. Turun bawah sana, naik atas macam ni. Turun bawah sana. Tengok yang depan ni. Yang depan ni naik atas ni. Maka kita guna genggaman tangan kanan, ini naik atas. Yang ini naik atas. Sini ialah arah kutub utara. Maksudnya solenoid ini sini kutub utara, sini kutub selatan. Sini kutub utara, sini kutub utara. Mana cikgu tahu sini guna kutub utara? Sebab petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Ya, cikgu ada baca juga komen-komen dekat sini. Mantap cikgu cara buat. Alhamdulillah. Cikgu bukan mantap pun. Cikgu cuba untuk kongsi. Cikgu kata kongsi, malam cikgu dah terang, kongsi untuk kita cuba faham. Yang bagi faham bukan cikgu, yang bagi faham Allah SWT. Cikgu ialah perantara, bagi tahu apa yang ada dalam silibus lah. Kan? Kalau faham dengan cara cikgu ni, kita Alhamdulillah, syukur pada Allah. Lepas tu dia kata kenapa duduk macam juga semalam. Duduk ni sebab nak nampak dia santai. Tak tahu nak santai ke nak santai, tapi nak nampak dia santai. Boleh? Okey, bila ada kutub utara, kutub selatan kan? Ni sekali lagi cikgu kata, petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Jari jemari ni grip, genggam genggaman. Grip itu ialah arus. Arus. Ni tep keluar ni. Ini apa? Ini ialah kutub utara. So sini utara, automatik sini selatan. Kan? Sini utara, automatik sini selatan. Bila ada utara selatan, utara kita tahu utara magnetic field dia adalah keluar daripada dia masuk ke selatan. Magnetic field keluar daripada utara masuk ke selatan. Magnetic field keluar daripada utara masuk ke selatan. Ini magnetic field kalau dia dalam bentuk solenoid. Maksudnya kat luar ni kan ada kat luar ni kan. Ni. Bila dah banyak sekali dia bergabung macam ni. Baik, dah nak sampai elektromagnet. Kalau kita terbalikkan utara jadi selatan dan selatan jadi utara kan? Ya. Okey, bagus. You dah faham soalan ni. Kalau kita terbalikkan, means soalan gambar clear ke? Gurvir 38 tanya, dia kata kalau kita terbalikkan, means apa maksud dia? Kalau kita terbalikkan arus duduk sini, masuk ikut sini. Bila arus masuk ikut sini, maka sini dia turun lah. Sini dia turun lah. Dia turun. Maka ni guna tangan kanan dia turun. Ini adalah utara. Utara selatan akan terbalik. Boleh? Jangan hafal arus masuk ikut mana dia akan jadi utara belah mana. Guna petua genggaman tangan kanan. Dia boleh ubah. Gambar tu dia akan boleh ubah-ubah. Kan dalam peksa dia boleh ubah-ubah gambar. Ataupun dia boleh tanya, paling basic sekali dia tanya, dia letak macam ni, dia kata, macam mana kita tentukan ni? Guna petua genggaman tangan kanan. Ini jawapan. Kadang-kadang pelajar ni, dia tahu guna tangan kanan, dia tak tahu nama petua. Boleh? Boleh ke? Selamat datang. Kalau yang di Facebook pun sama, di Instagram pun sama.
Okey, seterusnya. Kalau lagi cikgu lupa, cikgu akan letak dalam posting cikgu dekat Instagram nanti ialah nombor kod bagi kelas Google Classroom untuk fizik Cikgu Azam. Cikgu akan letak namanya fizik Cikgu Azam. Nanti boleh masuk dalam kelas tu dan cikgu akan sediakan soalan. Boleh jawab, optional. Kan? Boleh jawab sebab banyak sekarang. Cikgu tak salahkan awak juga. Banyak sangat sekarang Google Classroom yang cikgu-cikgu create. Yang kedua, banyak juga TV pendidikan. Yang ketiga, banyak juga YouTube channel. Yang keempat, daripada DC digital, guru digital. Yang kelima, ada juga Zoom class, kan? Zoom Classroom ada juga. Boleh, awak pun ada banyak pilihan. Boleh pilih mana satu. Tapi ingat, channel kita ni ataupun live kita ni, kita tak ramai tapi kita A+. Kalau orang tanya Cikgu Azam tu siapa? Cikgu Azam tu bukan GC tapi menyampai dari hati. Itu tagline kita. Wah, hebatnya cikgu sudah maju. Apa yang sudah maju? Sudah maju. Jadi cuba untuk maju dalam diri. Okey, bolehkah sampai situ? Ada soalan? Ada soalan ke? Okey, so yang ini tengok. Kalau daripada sini, tengok ya, kita punya inovasi. Daripada satu wire, kita pun buat gelung dia. Lepas tu tak cukup kuat elektromagnet dia, kita pun buat banyak gelung. Kan? Jadi solenoid. Ni nama dia solenoid. Banyak gelung. Tak cukup lagi kuat. Ni. Kita kalau perasan, kita ke arah untuk gantikan magnet kekal. Kan? Sejibit dah rupa dia dengan magnet kekal. Maka apa kita buat lagi? Kita pun ambil satu teras. Teras ni ialah apa-apa logam lah boleh. Tak logam pun asalnya boleh. Okey, macam ni. Mula-mula kita pun cuba gelungkan macam ini je. Oh, jadi macam ni lah. Ada kat luar sini nanti akan ada magnet. Magnetic field. Tak cukup kuat, kita pun gelung dekat besi. Kita gulung ni, kita kata ini sebagai teras dia. Last kali yang kita nampak paling kuat ialah kita gelung dekat teras ini, namanya teras besi lembut. Nama besi itu besi lembut. Dia tak lembut pun. Kan, dalam kimia nanti tanya cikgu kimia apa besi lembut. Teras besi lembut. Bahasa Inggeris kata soft iron core. Core tu teras besi lembut. Cikgu gelungkan macam ni. Bila cikgu gelungkan macam ni, time tak ada current, bila tak ada arus, dia jadi besi biasa. Once dia dah ada current, arus mengalir, besi ni akan jadi magnet. Sejibit macam magnet. Akan jadi magnet, tarik. Boleh? Okey, yang ini kita namakan sebagai elektromagnet. Magnet yang disebabkan oleh elektrik, arus elektrik. Boleh? Magnet yang disebabkan oleh arus elektrik. Ada petua tangan kiri cikgu? Petua tangan kiri tak ada. Untuk genggaman tangan kiri tak ada petua genggaman tangan kiri ya. Untuk Fleming nanti ada tangan kiri. Dia tak ada kiri kanan. Yang ini ada kanan ya. Kanan pun bagi faham yang kanan dulu, cikgu kata bagi faham yang kanan dulu. Terima kasih komen. Bagi faham yang kanan dulu ya. Ni nak masuk kiri. Kan dah marah. Banyak-banyak kita tetap pilih Cikgu Azam. Alhamdulillah. Boleh je pilih mana-mana. Trendy, KMK. Alhamdulillah join. Terima kasih. Boleh. Boleh. Yang ini kita namakan sebagai elektromagnet. Boleh ke takrif apa tu elektromagnet? Boleh. Cikgu bagi masa sikit. Apa takrif elektromagnet? Elektromagnet ialah suatu magnet sementara. Temporary magnet. Boleh, magnet sementara. Kenapa kita kata sementara? Sebab dia ada boleh jadi magnet dan tidak boleh jadi magnet. Ataupun jadi besi biasa. Boleh. Kalau ini kita sebut sebagai magnet kekal. Magnet kekal. Kekal. Sebab dia memang magnet. Duduk mana-mana tu dia memang magnet. Okey. Saya takrif sekali lagi. Elektromagnet ialah
satu temporary magnet, magnet sementara yang dibuat dengan melilitkan, boleh, melilitkan satu gegelung dawai mengelilingi teras besi lembut. Boleh? Melilitkan satu dawai, gegelung dawai pada satu teras besi lembut. Boleh? Boleh. Itu ialah elektromagnet. Saya ulang, apa elektromagnet? Elektromagnet sebenarnya temporary magnet, magnet sementara, dengan melilitkan gegelung dawai pada konduktor, gegelung dawai konduktor pada satu teras besi lembut. Itu ialah elektromagnet. Magnet yang disebabkan apa tadi cikgu? Magnet sementara. Boleh, magnet sementara, suatu magnet sementara yang dibuat dengan melilitkan, boleh, melilitkan, boleh ke? Boleh, siapa-siapa tolong cikgu tulis. Elektromagnet ialah suatu magnet sementara yang dibuat dengan melilitkan satu gegelung dawai mengelilingi teras besi lembut. Minta tulis satu seorang, adakah? Lagi cikgu ulang, adakah? Mungkin nak. Elektromagnet ialah suatu magnet sementara yang dibuat dengan melilitkan, boleh yang di FB pun boleh komen, ada tanya boleh tanya. Okey, sikit lagi. Yang mengelilingi satu teras besi lembut. So, dia jadi dalam keadaan ni macam ni lah. So, sebelum tak ada ataupun kalau tak ada arus, maka dia ni besi biasa ya. Bila saya cikgu on saja current, maka akan ada elektromagnet, akan ada magnetic field, medan magnet. Kalau ada besi sini, dia akan tarik besi. Boleh? Okey. Saya ulang sekali lagi. Tu. Goldberg dia tulis, suatu magnet sementara yang dibuat dengan melilitkan satu gegelung dawai mengelilingi teras besi lembut. Goldberg dah tulis dekat komen. Teras besi lembut ya. Okey, boleh. Okey, sekarang cikgu tanya. Kalau tak ada arus, jadi tak ni magnet? Kalau tak ada arus, jadi tak dia magnet? Cikgu tanya ni. Jadi tak? Oh, di Facebook pun ada tulis, elektromagnet ialah magnet sementara yang dibuat dengan melilitkan gegelung dawai mengelilingi teras besi lembut. Terima kasih Cik Muhammad Saribuan. Ini student mana ni? Boleh? Bolehkah? Cikgu sikit lagi. Cuba dalam 5 minit. Okey. So, dapat tak? Tak. Okey, bagus. Kalau tak ada arus, tak akan jadi magnet. Maka faktor yang mempengaruhi elektromagnet, satunya arus. Tak ada arus, tak ada magnet. Kalau ada arus, akan ada elektromagnet. Kalau banyak arus, banyak elektromagnet. Kuatlah magnet ni. So, semakin besar arus yang mengalir, maka semakin kuat the magnet. Satu faktor yang mempengaruhi. Awak sendiri jawab. Kan? Okey, yang kedua. Kalau cikgu kata, cikgu lilit lebih banyak gegelung dia ni. Apa jadi pada medan magnet dia? Lebih banyak. Apa jadi? Ya, cikgu padam satu. Apa jadi? Kalau cikgu buat lebih banyak, maka akan lebih banyaklah, lebih kuatlah magnet ni. So, faktor yang kedua, mana cikgu punya ni? Oh ni. Faktor yang pertama tadi untuk mempengaruhi elektromagnet, faktor yang pertama ialah arus. Makin tinggi arus, makin kuat elektromagnet. Boleh? Sebab tak ada arus, tak ada elektromagnet pun. Tak ada magnet pun. Tak ada medan magnet pun. Yang kedua ialah bilangan
lilitan. Makin besar bilangan lilitan, makin kuatlah elektromagnet tu lah. Sebab banyak arus yang mengalir kat situ lah. Okey, yang ketiga yang mempengaruhi elektromagnet ialah teras besi lembut. Boleh guna teras lain tapi tak cukup kuat. Teras besi lembut paling sesuai untuk digunakan sebagai teras dalam elektromagnet. Kita kena tengok nanti kenapa teras ni penting dalam bab transformer nanti. Sekali lagi kita akan ulang kenapa guna teras besi lembut. Yang boleh sebut sekarang ialah easy to magnetize dan demagnetize. Senang untuk dimagnetkan dan dinyah magnet. Boleh? Itu dulu setakat ni. Okey, ada soalan? Ada soalan ke? Makin besar lebih kuat, betul? Alhamdulillah. Okey, kalau tak ada soalan sampai situ dulu untuk live pada petang ni. Cikgu ulang, apa yang kita belajar pada hari ni? Kita belajar sebenarnya tak jadi, ya betul, tak jadi. Fairuz Muhammad join. Hai Fairuz Muhammad. Selamat datang untuk borak-borak saja pasal fizik. Dalam hari ini kita belajar 3.1 elektromagnet. Okey, yang baru masuk, yang baru join live kita, sebenarnya cikgu cuba, cikgu ada 3 minit lagi. Cikgu cuba untuk buat live ini setiap hari jam 3 hingga 4 petang insya-Allah. Kita akan cuba bincang fizik ikut urutan silibus. Kita dah buat 4 kali bermula dengan litar siri selari. Kita buat tentang daya gerak elektrik. Semalam kita buat tentang kuasa dan tenaga elektrik. Hari ini kita buat tentang elektromagnet. Boleh? Elektromagnet 4 kali dah kita buat. Dan kita akan cuba buat consistently pada setiap hari pada jam 3 petang dalam musim PKP ni lah. Bukan profit transformer ada belajar time form 3 ke? Ada. Transformer pun ada belajar time form 3, tapi form 3 kita belajar aplikasi pada transformer. Yang ini kita nak belajar structure. Kita nak belajar macam mana dia tu berfungsi. Susah sikit daripada form 3. Bagus. Yang ingat form 3 lebih baik lah. Boleh? Okey, kita belajar pada hari ini ialah pertama kita kenal tentang magnet yang kekal asal dia. Yang kedua, kita tahu tentang hari ni ya, kita belajar, cikgu dah nak wrap up, kita nak konklusi. Kita belajar tentang satu, apabila ada arus mengalir dalam mana-mana konduktor, maka di sekitar konduktor itu akan ada magnetic field, akan ada medan magnet. Medan magnet ini sama dengan medan magnet untuk magnet kekal. Boleh? Okey, yang kedua, bila ada medan magnet, maka akan ada arah medan magnet. Kita boleh tentukan arah medan magnet menggunakan satu petua, namanya petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan, ingat balik, yang ini menunjukkan arah arus. Dan the grid ini menunjukkan arah magnetic field. Boleh? Okey, yang ketiga, kita tak cukup kuat untuk straight wire, kita guna gegelung. Lepas tu apa kita buat? Kita gelungkan dia banyak kali. Kita nama dia solenoid. Tak cukup kuat lagi, kita pun gelungkan dia pada teras. Teras itu biasa kita pakai teras besi lembut. Dan itu wujudnya elektromagnet, iaitu magnet sementara yang dililitkan konduktor pada teras besi lembut. Dia bila on current, dia akan jadi sejibit macam magnet kekal. Nak tahu arah dia, guna petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Ini ialah arus, ini arus pula. Yang ini ialah arah kutub utara, North Pole. Okey, sampai situ dulu untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi esok. Jangan lupa temu janji kita di channel ini, di YouTube, di